Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita di episod ke-6 pada hari ini. Ini pada saya ialah satu topik yang amat penting di dalam sukan memanah recurve, iaitu release. Baik, cikgu nak terangkan dahulu apakah konsep release ini. Release ini ialah kita melepaskan tali apabila kita dah full draw, kita dah masuk anchor point seperti di dalam episod yang sebelum ini. Ini ialah saat di mana kita melepaskan tali itu dan arrow pergi ke sasaran. Apabila kita lepaskan tali, itu bukan pengakhiran shot, tapi sebaliknya itu ialah hanya permulaan kepada shot kita. Kita lihat dahulu, ada beberapa kesilapan semasa langkah release ini yang biasa dilakukan oleh pelajar. Kesilapan yang pertama dalam release ialah plucking. Plucking ialah apabila kita gagal melepaskan tali seperti ini, sebaliknya jari ni tetap keras dan kita biar dia sebegitu. Bagaimana kita mengenal pasti apabila pelajar itu membuat plucking pada shot? Salah satunya ialah apabila kita melihat selepas pelajar tu lepaskan tali, hook dia masih berada dalam keadaan hook. Seperti ini. Jarinya masih lagi keras. Plucking ini akan mempengaruhi arah arrow itu pergi. Apabila kita plucking tali itu, tali ini akan bergerak secara zigzag, secara kanan ke kiri. Jadi apabila momen arrow terlepas daripada string, arrow itu akan mengikut trajektori. Pada kebiasaannya, arrow-nya akan lari ke kiri atau ke kanan pada sasaran. Baik, cikgu nak tunjukkan contoh bagaimana kita mengenal pasti form seorang yang release dengan plucking. Itu ialah contohnya. Jika dilihat, pelajar itu gagal untuk melepaskan sahaja tali, sebaliknya dia mengangkat jari ini supaya tali itu terlepas. Ini ialah satu kesilapan yang biasa. Baik, kesilapan kedua yang kita boleh perhatikan ialah dia terbalik dengan plucking, di mana dia gagal melepaskan tali, ialah pelajar itu membuka jari untuk melepaskan tali. Jika tali dipegang seperti ini, release yang dimaksudkan ialah apabila dia membuka seperti ini. Bagaimana kita kenal pasti release yang sebegini? Release yang sebegini, dia kelihatan seperti release yang betul. Cuma, apabila berada di belakang, jari-jarinya semua jadi keras. Baik, cikgu akan tunjukkan bagaimana contoh release yang keras ini. Jika dapat dilihat, release itu kelihatan seperti release yang baik. Tetapi, apabila berada di belakang, di sini, untuk langkah follow through, jari ini semuanya keras. Baik, ini ialah kurang efek dia berbanding dengan plucking, tetapi masih boleh diperbaiki untuk membetulkan penerbangan arrow ataupun arrow flight ke arah sasaran. Baik, sekarang masuk kepada bagaimana kita membuat satu langkah release yang baik. Pada pendapat saya, pada masa release ini, badan kita menjadi sangat relax. Kita tiada tekanan dan fokus kita bukannya pada aiming. Apabila kita hendak membuat shot, minda kita kosongkan. Kita tak perlu fikir apa-apa. Kita cuma tenang. Yang saya ajarkan pada pelajar ialah apabila kita release, kita hanya
relaxkan otot seperti ini supaya apabila berada di belakang tiada aktiviti otot pada hujung jari kita. Lagi sekali, cikgu tunjuk. Ini ialah masa kita draw, masa kita anchor, dan apabila kita nak melepaskan tali, kita cuma relaxkan. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Baik, jika dapat dilihat di situ, kita cuma melembutkan sahaja dan biarkan kita rasa seperti tali ini menembusi jari kita. Baik, cadangan aktiviti latihan untuk langkah release. Cadangan yang cikgu boleh berikan ialah kita membuat shot dalam keadaan menutup mata. Kita letakkan satu target, betul-betul berada di depan stabilizer. Kita minta pelajar untuk knock arrow, berada dalam keadaan bersedia untuk melakukan shot. Ingat langkah sebelum kita membuat shot dan tutup mata dan membuat shot. Dengan cara blind shot, jarak dekat, kita boleh membuka deria atlet kita di mana mereka boleh merasai shot itu. Bagaimana shot itu rasa? Bagaimanakah keadaan tali menyentuh hidung? Bagaimanakah otot upper traps yang di atas menguncup untuk menarik tali ke belakang? Bagaimana kita tidak bergantung kepada penglihatan untuk mengetahui clicker itu sampai. Keadaan release yang baik juga, salah satunya ialah jari ini bila dia relax, dia tidak keluar daripada muka. Contoh, lihat daripada depan, dia tidak keluar daripada muka. Jari ini hanya melalui kawasan rahang dan berhenti menyentuh bawah telinga di bahagian leher. Baik, sekian sahaja episod untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jika ada sebarang cadangan ataupun pendapat, bolehlah tuliskan di komen. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.